Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. Okey, baru-baru ni kita dikejutkan oleh satu fitnah daripada negara jiran yang menuduh kita mengubah dan memburukkan lagu negara mereka. Sedangkan lagu tersebut telah diubah oleh warga negara mereka sendiri. Jadi hari ini saya nak bercakap tentang kalau kita nak claim sesuatu tu, tolonglah bawa bukti. Okey guys, sebelum kita mula, tekan dulu button subscribe, tekan loceng dan yang paling penting sekali jangan lupa tekan button like. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa makhluk biasa seperti kita yang tak maksum macam Nabi, tak kira siapa pun, orang kaya, orang miskin, pemerintah, rakyat, keturunan ada-ada, keturunan kebanyakan, hatta berketurunan Rasulullah sekalipun tak akan terlepas dari melakukan kesilapan. Sebab dalam Islam, keturunan tak menentukan kedudukan kita dalam agama. Yang menentukan kedudukan kita dalam agama adalah takwa. Okey, apa contoh orang yang bertakwa? Antaranya adalah bercakap benar. Okey, dalam Islam memang kita diwajibkan untuk bercakap benar. Sehinggakan di antara sebaik-baik jihad adalah bercakap benar di hadapan pemerintah yang zalim. Tapi bercakap benar tanpa bukti pun tak guna sebenarnya. Maksudnya kalau kita bawa satu cerita tanpa bukti, orang sekitar kita ada hak untuk mempertikaikan keaslian dan kebenaran cerita kita di atas konsep tabayyun. Kebiasaannya orang katanya, apa bukti cerita kau ni betul? Tapi lepas tu ada pula yang balas, apa bukti cerita aku ni tipu? Salah konsep tu, Syekh. Menurut Syekh Al-Alamah, dalam kitabnya menyatakan bahawa jika kamu menyatakan satu, hendaklah kamu mensahihkan cerita itu dahulu. Dan jika kamu mendakwa, hendaklah kamu membawa bukti dan juga dalil. Okey, tak ada bukti dalam hal dunia dan tak ada dalil dalam bab agama menjadi petanda awal terhadap penipuan. Sebenarnya kalau kita tak pertekankan penyataan bukti ni, semua orang boleh bercakap apa je yang mereka nak tipu. Depan rumah aku tadi ada naga Bohong kan kau? Jap. Apa bukti aku bohong? Tapi Islam ni balance. Dia tak bercakap tentang seorang yang perlu bercakap benar sahaja, tapi Islam juga mempertekankan pendengar untuk dengar perkara yang benar dan menyebarkan perkara yang sahih sahaja. Sekali lagi, dalam konsep tabayyun, kalau sampai satu berita tu, tolonglah selidik dulu. Tak kira siapa pun keturunan penyampai berita, kerana Allah suruh. Lagi-lagi cerita dalam bab agama, memang kita perlu pertekankan konsep tabayyun. Kerana dalam Islam ada satu term berkenaan penipuan atau fabrication lafaz Khalilullah Nabi Muhammad SAW, iaitu hadis palsu. Okey, hadis adalah segala perkara yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Segala perkara. Contohlah, kalau ada orang kata Nabi Muhammad makan roti jala, itu dah dikira hadis tapi berstatus palsu. Maksudnya orang tersebut dah pun mencipta hadis palsu. Tu belum lagi cerita pasal payung emas, tak boleh campur makanan laut dengan makanan darat. Okey, dalam sebuah hadis yang mutawatir, apa maksud mutawatir? Ambil pen, tulis. Lepas ni cari. Sebab bila kita faham, baru kita akan berwaspada dengan hadis yang akan saya bacakan selepas ini. Dengan maksud, dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama seperti berdusta atas nama orang lain. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat di dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kita perlu mengambil inisiatif yang mendalam dalam menentukan kesahihan cerita dalam hal agama yang keluar dari mulut sesiapa sekalipun, walaupun dia berketurunan ulama, ada PhD, profesor, hatta saya ulang, berketurunan Nabi. Ni, saya yang tengah cakap ni, kena semak kesahihan apa yang saya cakap, baru boleh percaya dan juga sebar. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Hafs bin Asim radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, cukuplah seseorang itu digelar sebagai pendusta apabila dia menceritakan segala perkara, semua perkara yang dia dengar, in bracket, without tabayyun, tanpa menyelidik. Jadi saya mempertekankan lagi semua, bercakaplah benar dan juga semak sebelum percaya. Selagi mana kita makhluk dan dia makhluk, kita boleh silap, dia boleh silap, kita boleh terkilaf, dia boleh terkilaf. Tersilap itu manusia, mempertahankan kesilapan itu syaitan. Assalamualaikum. Bagiku ingat petangku apa begitu